Sukaria 897 FM. Saya akan teruskan kisah misteri jam 12. Tapi sebelum itu, bersama saya pada tengah malam ini, saya ada seorang tetamu yang juga ingin saya jemput untuk berkongsi. Bukan mungkin pengalaman beliau, mungkin pengalaman-pengalaman yang beliau pernah dengar, yang diceritakan oleh kawan-kawan, rakan-rakan ataupun orang-orang yang terdekat lah. Jadi bersama saya, kita persilakan Adi Rahman. Cuba test mic-nya. Kejap ya. Baik, kita akan persilakan Adi Rahman. Selamat tengah malam Adi Rahman, apa khabar? Selamat tengah malam. Ya, suara Adi Rahman pun misteri jam 12 Saya. Jadi mendangan esok Adi ada satu acara yang akan berlangsung di Esplanade Jadi malam ni kerja keras nampak Adi. Cari makan. Ya, baik. Dan mungkin Adi Rahman ni seorang juruhibah lah, juruhibah, penyampai di udara yang veteran lah, yang dari stesen seberang ke sini dan bersama dengan Aura Syai pada waktu pagi ni. Ada pernah Adi Rahman dengar perkara-perkara yang pernah dikongsi oleh teman-teman yang berkaitan dengan dunia misteri ni? Bagaimana? Adalah, tapi saya bukannya orang yang berani sangat sebenarnya. Bukan orang berani sangat Tak, ya. Saya bukan hero. Kenapa suara nak ni yang bagus-bagus? Sebab dah malam. Kalau cakap kuat-kuat nanti dia dengar. Ya, baiklah. Dan mungkin pernah anda dengar benda-benda yang misteri tak, yang anda pernah teman-teman kongsi sama anda, ataupun ibu anda sendiri ke, ataupun adik-beradik? Satu ketika lalu saya pulang ke Perak dengan keluarga saya di sana. Jadi perkara-perkara yang biasa saja. Saya fikir ini bukan perkara yang menyeramkan, tetapi perkara yang sangat-sangat aneh. Majlis perkahwinan seorang saudara saya yang jauh di sana. Kemudian pada tengah hari yang tersampai itu, pengantin perempuan menyatakan beliau tak sedap badan dan beliau tak nak kahwin. Dia tak nak kahwin. Dia akan nikah pada keesokan harinya. Tapi kita macam tidak mengendahkannya lah. Kami percaya itu sekadar mungkin ada dapat cold feet dan juga sebagainya. Tapi bila masuk maghrib, dia mula kuncikan dirinya di dalam bilik. Kita ingatkan dia mungkin dia berehat dan dia tidur dan juga sebagainya. Jadi semua buat kerja seperti biasa lah. Menguruskan majlis tu lah. Menguruskan majlis, ada yang pergi bawa, pergi sana pergi sini. Dan kemudiannya ibunya tak sedap, macam dia tak sedap rasa. Kemudian dia cuba ketuk pintu. Lepas maghrib, lepas isyak, dia tak keluar-keluar. Ibunya ketuk. Siapa namanya? Liza, Aminah, Manisa. Buka pintu, Manisa. Ini bapak. Manisa, buka pintu. Tiada suara yang keluar daripada pintu. Tiba-tiba ketukan yang dilakukan oleh ibunya tu menerima ketukan kembali dari dalam. Wah, begitu kuat dia membalas ketukan itu dengan satu lagi ketukan yang bukan ketukan tapi menghentak pintu tu begitu kuat Benar. Jadi ibunya dah mula panik. Jadi pekiklah panggil orang-orang yang kat bawah. Saya ini rumah-rumah panggung Orang bawah semua naik. Ketuk. Dia ketuk balik. Ketuk balik. Saya fikir pakcik saya pintu ke rumah kampung. Dia pecahkan pintu tu kembali. Bila dia pecah pintu tu, dia tendang pintu tu, bilik tu kosong. Tapi ada bau-bau bangkai yang sangat kuat. Saudara saya hilang. Hilang, tak tahu mana dia pergi. Tingkap bagaimana? Ada tingkap terbuka ke? Ada suspek dia lari keluar lompat tingkap ke?
itu yang terdekat yang dapat kami jangkakan. Jadi malam itu kita lakukan satu proses mencari. Satu kampung cari dia. Wah, ini kalau rumah kampung ni dengan lampu suluh lah, dengan obo dan sebagainya lah. Saudara mara ramai cari dia. Ada ke sungai, ada yang pergi ke ladang kelapa di mana kita memang ada ladang kelapa. Cari dia tak jumpa. Daripada jam 10 sampai 11, 12, 1, 2, balik 3 orang balik. Tak dapat cari budak ni. Ibunya risau pertama kerana itu anak perempuannya. Kedua, majlis akan berjalan besok. Dah jemput orang. Dia semua dah panik. Jadi Abah cakap tak apalah, kita nanti sembahyang hajat ramai-ramai. Kita sembahyang hajat ramai-ramai, nanti mudah-mudahan dia akan kembali lah. 3/3 malam, 2/3 malam dia tidak ada. Pada saat malam yang berkesudahan itu, bila semua lagi tidur, yang dalam bilik mulai terperanjat, yang di luar terperanjat, kemudian yang berada di dapur ataupun yang siapa yang ada di rumah semua terperanjat. Sebab dia hadir pada satu masa yang sama di semua tempat di dalam rumah. Jadi orang dalam rumah tu terperanjat dan takut, termasuk saya. Serentak lah Serentak. Jadi bagaimana? Adakah dia dijumpai, ditemui, ataupun masih dalam senarai orang yang hilang ni, macam mana? Jadi bila semua dah terbangun, dia hilang. Hilang, kemudian yang lebih dewasa dan juga yang lebih arif dalam bidang-bidang tentang spiritual ni, dia kata, mari kita cari dia. Dia berada di tempat-tempat yang sebegini. Rupanya dia disembunyikan oleh lembaga yang dipelihara oleh bekas tunangnya. Jadi bagaimana? Majlis persandingan diteruskan ataupun dihentikan? Ditunda. Jadi kecoh sekejap lah, sebab dia ditemui di bumbung reban sedang pingsan. Bumbung reban ayam sedang pingsan. Dekat rumah tu juga. Tapi bila satu malam cari tu, memang dia tidak ada. Gitu. Saya lepas tu dah tak balik kampung lagi kat sana. Sebab saya takut. Jauh kampung di Perak itu dia pengalaman yang dialami oleh Adi Rahman dan juga keluarganya. Terima kasih Adi dengan kisah. Dan lebih banyak kisah mungkin kita akan tanyakan Adi sementara dia akan lakukan kerja-kerjanya dulu. Dan, terima kasih sebab saya pun sekarang dah takut nak balik. Itu dia kisah yang pertama. Terima kasih kepada Adi Rahman yang sudah berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Sekali lagi bersama dengan saya di studio kita ada Adi Rahman, ataupun kalau beliau suka panggil dirinya Adi Abdul Rahman nama. Adi Abdul Rahman. Ya, betul sekali. Dan mungkin awal tadi penyampaian Adi Rahman dalam Misteri Jam 12 dengar-dengar sebab mungkin ada perubahan-perubahan lah. Jadi bagaimana kalau anda ditugaskan untuk menggantikan menjadi DJ lah, bukan tempat saya, tetapi menggantikan untuk menjadi DJ mengendalikan MJ12 ni. Saya fikir perubahan itu perlu, dan setiap penyampai itu akan memberikan satu elemen-elemen yang berbeda. Itu penting sekali, dan bagi saya, kalau saya bertugas pertama dan utama, saya must make sure that koridor-koridor ni semua terang. Itu pertama, sebab kita di sini pun bukan menjalani satu proses yang mudah juga. Sebab kalau kita tahu tentang sejarah Bukit Brown, tentang sejarah perangnya dan juga sebagainya, tentang tanah perkuburan di Bukit Brown, ataupun tentang di MacRitchie juga sebagainya. Dan Bukit Brown sebenarnya adalah sepelaung saja dari sini. Kalau awak pergi dari sini, orang yang ada Bukit Brown tu akan dapat mendengarnya. Jadi bila kita sebut tentang manusia merayau, yang kita tak lihat mata juga akan merayau. Jadi mungkin ada juga yang merayau-rayau lah kembali. Begitu. Jadi itu dia. Kalau nantilah kita akan kembali sebentar nanti mungkin Adi Rahman akan terus berkongsi beberapa pengalaman yang pernah dengar, ataupun saya akan cetakkan satu email ke, boleh Adi Rahman baca ke. Mudah-mudahan. Ya, tengoklah. Terima kasih Adi Rahman, dan boleh terus buat persiapan untuk acara esok Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik para pendengar 897. Kita akan teruskan pengalaman misteri. Dan seperti saya katakan, setiap malam anggaplah semua hanya satu hiburan. Dan hari ini amat berbasah hati saya pada malam yang cukup berbahagia.
1:19 pagi. Kita ada seorang teman kita yang berada di hujung talian, tak lain tak bukan, seorang sahabat, TG. Hello TG, apa khabar? Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam TG. Dan mungkin ada yang belum kenal, boleh bersuara sikit TG, cakap hello sikit. Hello, selamat malam Misteri Jam 12. Ini dia. Saya peminat rancangan ini. Terima kasih TG. TG merupakan DJ dari stesen Warna 942 dan bersama kita pada malam ini. Dan TG katanya ada pengalaman yang boleh dikaitkan dengan kisah misteri pada malam inilah. Ya, tentu sekali. Apa tu? Sering saya juga dengar tentang mereka yang simpan saka dan ada susuk dan sebagainya. Jadi apa yang nak saya ceritakan ini ialah ini menerusi pengalaman saya sendiri. Macam mana saya dapat melihat daripada mana orang itu berobat dan sampailah hingga ke akhir hayatnya. Dan ini kenapa saya ingin ketengahkan kisah ini, kerana ia terjadi depan mata saya sendiri dan ini menimbulkan keinsafan pada diri kita yang hidup ni. Dan kalau nak lakukan sesuatu harus fikir dua kalilah, kerana banyak risiko yang harus ditanggung. Dan saya rasa bukan seksa tapi azab yang amat sangat. Kerana untuk mengambil sesuatu ataupun menyimpan saka ni memang senang, tapi untuk jangka masa panjang susah. Jadi saya nak ceritakan tentang pengalaman kenalan terdekat. Dah macam saudara lah. Jadi orang yang dimaksudkan ni ada saka. Saka jenis macam mana ni? Dan apakah mungkin saka ni dia ada tunjuk-tunjuk melakukan benda-benda menakutkan ke, menyeramkan ke, macam mana? Dari pengalaman saya yang beberapa tahun yang dekat dengan kenalan saya ni adalah neneknya sendiri. Yang kalau dia masih hidup, saya rasa umurnya dalam 115, 114 gitu. Bayangkan Jadi kenalan ni dah macam saudara lah. Jadi lama juga kita ataupun pengalaman ini pengalaman yang menyeramkan ini selama beberapa tahun sejak saya kenal dengan dia. Dan kalau kita perhatikan pengalaman saya, kalau keluar ke rumah beliau dan kadang-kadang orang yang dalam keadaan yang sakit ni, orang yang saya masukkan ini, nenek seorang ni dah kira dah tak boleh bangun, dah bedridden dan tak boleh buat apa-apa. Kalau kita lihat dia dah macam tinggal kulit dengan tulang aja. Bayangkan dengan usianya dan keadaannya. Jadi bila kadang-kadang kalau waktu hari raya beberapa tahun yang lalu dulu kita pergi rumahnya menziarahi waktu raya pun, kadang-kadang sampai saya ajak bawa anak saya pun macam dia takut nampak dia takut ayah gini. Selalu budak-budak kan macam suka main-main dengan tapi bila tiba di rumah teman saya dia macam dia rasa takut dan diminta saya tolonglah kalau saya kenal dengan sesiapa yang boleh cuba merawat dan mengubati dan keluarkan saka ini. Kerana yang pernah pengalaman saya lah, rumahnya kadang-kadang bilik itu berbau bilik itu berbau busuk dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan, saya perhatikan sendiri, kalau dia simpulan ni, kalau dia tak makan dia tak makan terus tau. Tak makan 2-3 hari. Tapi kalau dah mula makan, macam orang yang sihat. Makannya tak macam orang sihat. Maksud saya cerita ni sebenarnya saya pun seram belum rumah saya ni malam Jumaat tapi ialah saya dah janjian dah. Tapi bila dah makan tu, makannya macam orang sihat lah makan. Tapi bayangkan dah makan, tapi maaf cakap sampai 3 bulan 2 bulan tak buang air. Jadi bayangkan kadang-kadang bau di dalam bilik itu sendiri, kadang-kadang kelibat-kelibatnya lain. Jadi makcik yang dikatakan ni berusia 100 lebih tahun, mempunyai saka. Adakah mungkin oleh kerana ada dampingan bersama dia dalam badan ni, sebab itu dia masih lagi boleh hidup macam tu lama? Jadi bila gangguan demi gangguan dirasakan oleh keluarga ini sendiri, sehingga kan mereka minta saya bantuan. Okeylah, apabila mereka pindah ke rumah baru tu, rumah yang mereka pindah ni pun tak disema dengan betul. Jadi bila raja masuk dalam rumah yang tak disema ni, yang penuh dengan macam-macam di dinding, jadi kira macam member jumpa member lah.
Jadi kuatnya kekuatan tu di situ. Selain daripada saka yang dimiliki simpulan ini, dan juga keadaan rumah tu yang menguatkan lagi gangguan tu. Jadi kadang-kadang bila saya bawa seseorang ni, macam-macam orang dah pun dibawa berjumpa untuk ubatkan, macam-macam air dah diberi. Ada letak kata okey, nak hilangkan nak hilangkan saka ni, letak buah kundur lah, bawa katil. Kemudian ada yang kata nak kena kibas dengan daun keloi dan sebagainya. Dan ada kata beri makan dan akan keluar sendiri. Tak pun tak jalan-jalan lah. Jadi bila saya dah satu-satu saya bawa, saya dapat lihat dia ada satu benjolan tau. Dia macam benjolan macam lamp. Benjol tu di bahagian tangan ke macam mana? Di bahagian punggung. Oh, okey. Jadi bila dah ada bahagian punggung tu, nanti kadang-kadang bila saya perhatikan, nanti saya lalu nanti saya perhatikanlah, nanti kadang-kadang dia akan usap di bahagian benjolan itu, dan kemudian dia akan ludah di tapak tangannya tu, dan dia akan raut di wajahnya. Itulah salah satu susuk yang dipakai untuk kelihatan cantik yang saya dapat tahu. Kemudian kadang-kadang nanti kalau saya datang bercakap, nanti dia kata tangan ni berpasir lah, dia kata. Dia kata tangan siapa berpasir? Tangan dia berpasir. Nanti dia kata siapa datang tu ramai-ramai kat belakang, padahal tak ada orang kan? Jadi makcik yang 100 lebih tahun ni, nenek lah, nenek bila anda datang tu, dia boleh kata lagi siapa kat datang ramai-ramai kat belakang tu. Dia dah tak nampak pasal dah kurus sangat. Kan kulit mata ni pun dah macam dah tengah kulit kan, jadi macam mata-mata ni tak begitu jelas kelihatan. Kadang-kadang macam-macam lah kita cuba untuk ikhtiar. Kita letakkan CD mengaji sepanjang malam pun sama juga. Sampaikan suatu hari itu saya berjumpa, saya dikenalkan dengan seseorang ni untuk, ialah mungkin Allah dah tentukan untuk bertemu dengan seorang ni. Dan bila saya telefon dan saya beritahu tentang keadaan macam mana, saya kata okey, nanti saya telefon balik Muhammad. Dia kata, dia panggil nama saya Muhammad. Nanti saya telefon balik. Lepas 5 minit kasi dia telefon saya, Muhammad, saya dah beritahu namanya, gini-gini, di mana tempat dia tinggal. Sekali bila telefon panggilan yang kedua diberitahu saya, dia kata, Muhammad, sebenarnya nenek ni dah lama meninggal. Bila saya dengar, saya terkejut. Terkejut, memang terkejut, betul terkejut. Sekali keadaan dah teruk, dah lama dah tak ada. So yang ada sekarang ni bukan dia, yang dipelihara. Yang dipelihara ni lah. Jadi dalam masa tak berapa lama, tak banyak kali lah berubat. Tengok sekali dalam telefon, melalui nama, dan kemudian saya bawa dia untuk bawa ke rumah dia lah. Pasal rumah yang ditinggal oleh teman kenalan saya ni dekat dengan rumah mak mentua saya. Jadi bayangkan salah satu malam tu, bila saya beberapa malam yang saya nak bawa yang tukang ubat ni, yang saya anggap macam ustaz lah juga, banyak sangka dia. Banyak sangka, kadang-kadang tak boleh, dia sendiri yang sakit, kadang-kadang adalah sangka itu 3 sangka. Tapi bila satu malam tu saya dah bawa dia, saya nak bawa dia dalam perjalanan pulang. Saya bayangkan tiap-tiap minggu saya balik rumah mak mentua saya. Saya lalu pasir dia. Bila saya bawa tukang ubat ni, ustaz ni, dengan tak semena-mena saya boleh belok kiri masuk ke Tampines. Bayangkan, padahal selalu saya balik ke Pasir Ris. Kemudian pada malam nak bawa ke rumah si ni yang sakit ni, saya terbelok ke Tampines Avenue. Tampines apa saya tak tahu. So saya cuba keluar balik, keluar nak masuk balik lebuh raya PIE. Pusing tak boleh. Jadi dalam jam tu saya disuruh baca dan tawakal lah. Lepas saya jumpa dengan orang yang saya bawa ni, dia kata okey, istighfar banyak-banyak, dia kata baca ayat kursi dan niat. Okey lah, saya pun cekal hati. Akhirnya jumpa juga jalan keluar lah. Jumpa juga jalan keluar ke PIE. Tapi bila sampai dia bercakap tu, saya rasa kereta yang sebab ni berat sangat. Sebab saya bawa kepala trailer. Ini nenek ini maksudkan dalam kenderaan lah? Tak, dari rumah. Jadi seolah-olah benda tu tahu yang
saya dan seseorang yang datang untuk mengubat. Dia dah faham lah datang Dia dah tahu sebab tu banyak sangka, dan itulah salah satu malam yang saya bawa tu. Bila dah keluar dari Tampines masuk ke PIE tu, saya rasa kereta saya berat sangat. Bahawa saya tahu sesuatu yang ada dekat atas. Berat. Tapi bila saya macam bercakap dengan yang tukang ubat ni, bila saya toleh kiri, saya ternampak di luar tu, kalau siapa yang tengok cerita jangan pandang belakang yang dalam kereta yang di sebelah kiri tu, macam tu lah saya nampak. Bila saya terpandang tu, depan saya trailer lagi saya jam brake. Itulah dia punya, kata orang tu, dia punya apa, sangka dia. Lebih baik saya tak terlibat dalam kemalangan. Jadi bila dah nak pindahkan cerita, dah panik lah kan, akhirnya sampai juga rumah tu. Tapi bila dah tengok keadaan tu, dia kata sebenarnya yang disimpan saka ni lah Pretty Woman lah. Jangan sebut nama lah, kakak ni, kakak dia menjaga nenek ni. Jadi bila saya dapat tahu, setelah ditengok, dianalisis kan, dia kata benda ni dah lama. Jadi bila kalau saya perhatikan daripada dulu semasa saya kenal sampai waktu berubat dengan orang terakhir ni, saya tengok kaki dia macam dia lock tau. Anda kalau lunjukkan kaki, angkat salah satu kaki, letakkan atas kaki, itu dia lock. Tu maknanya dikunci lah. Di situ dikunci sebab tu benda tu macam mana ubat pun dia tak akan keluar. Dan yang menyeramkan tu bila diberitahu yang dia dah lama meninggal. Rupanya yang sebenarnya saya dapat tahu juga, dia dah buat perjanjian dengan yang jaga dia ni, dengan si cantik ni, bahawa setiap kali dia ada seorang anak, seorang aja anak dia. Jadi setiap kali bila nenek ni akan ada zuriat ke apa, benda tu akan makan. Benda tu sebenarnya dia sebelah punggung, dia letak di bahagian punggung tu. Dan kemudian benda tu akan makan bahagian di apabila orang ni hamil ke ataupun tidak lah. Dia akan makan. Itulah perjanjian dia sampai dia tak ada anak, semua satu je. Jadi bila lepas dia bukakan lock ni atau kunci bagian kaki dia, untuk beberapa hari keluar, benda tu keluar. Saya dapat tahu yang jaga ni pun kata bila masa dalam dia sakit tu nak keluar tu, proses pemulihan dia tu macam-macam bau yang keluar. Nak dikatakan macam-macam pembantu yang jaga dia semua tak sanggup. Semua tak sanggup, semua tahu, semua diganggu lah. Kerana pembantu yang jaga dia tak malah diganggu dan sebagainya. Dan akhirnya juga dalam masa selepas 6 hari dia dirawat, kemudian akhirnya dia meninggal juga lah. Inilah satu pengajaran untuk kita. Ini yang menyeramkan, pengalaman yang menginsafkan kita. Terima kasih TG dengan kisah misteri anda. Dan kalau pandu kat sebelah ada macam jangan pandang belakang tu, saya pun terperanjat. Terima kasih KC. Terima kasih kembali. Wah, itu dia pengalaman dari TG, seorang teman sahabat dari stesen Warna 942 yang berkongsi pengalaman nenek, mungkin seorang nenek lah yang beliau kenali, berusia 100 lebih tahun. Bila TG datang tadi dia kata, walaupun dia tak nampak sangat sama-sama, ramainya orang kat belakang kau. Cik Mang, sudahkah Cik Mang bersedia, Cik Mang? Sudah. Bagus, dia tangkap mood. Okey, Cik Mang terpulang. Cik Mang nak baca email, 2 email, ataupun nak baca satu, mana email? Sekejap. Okey, ni tadi sikit saya dah kasih kan. Cik Mang ada 2 email. Cik Mang boleh baca satu atau 2. Cik Mang suka hati Cik Mang, tengok mana sesuai. Dan Cik Mang mesti jawab satu panggilan. Boleh Alamak, Kisi nak dengar ke? Nanti tak boleh lah Kisi, tolong. Tak ada. Mesti jawab satu panggilan. Satu je phone call lah. Jadi tengok Cik Mang berinteraksi dengan pendengar macam mana. Boleh Cik Mang? Boleh lah. Okey. Alamak, mati sini. Jadi para pendengar, saya akan tinggalkan Cik Mang sekarang. Saya akan keluar. Jadi Cik Mang, good luck. Salam sikit. Saya akan salam tangan Cik Mang. Cik Mang, good luck. Kisi akan keluar. Kisi keluar. Kisi akan... Sekejap Cik Mang sekejap Sekejap. Ya. Kisi akan tutup lampu Alamak. Belak. Okay, good luck Cik Mang. Alamak.
Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar misteri jam 12, Cik Mang baca email yang Cik Mang terima daripada Kak Maria. Kata Kak Maria, Casey, Kak Maria pernah ternampak. Lemak. Kak Maria pernah ternampak hantu penanggal, Casey. Hantu penanggal ini Kak Maria nampak apabila Kak Maria dengan suami dan anak-anak sedang berjalan dekat tepi kawasan MacRitchie. Lemak, ni apa ni rumah aku ni? Casey, betul. Waktu Kak Maria sedang berjalan dengan anak dan suami pukul 8 lebih malam, anak Kak Maria yang berusia 8 tahun cakap pada Kak Maria, Mama, Mama, dekat atas pokok tu kenapa macam kepala orang? Bila Kak Maria dengan suami tengok betul-betul, kita dua nampak. Mula-mula ingatkan monyet. Sebab Casey dekat MacRitchie banyak sangat monyet. Kalau Casey pernah pergi ke sana. Bila perhatikan betul-betul, suami pun cakap, Awak, kita jalan sekarang. Kita jalan sekarang. Cepat-cepat. Sedang berjalan dengan pantas. Boleh dengar, Casey, suara suami mulut dia komat kamit baca bismillah, baca Al-Fatihah. Kakak naik takut. Bila pusing tengok atas pokok, Casey, benda tu terbang. Dari satu pokok ke pokok yang lain, nampak benda bulat macam kepala orang, Casey. Casey, Kak Maria dengan suami dengan pantas lari dan tinggalkan MacRitchie untuk pergi ke tempat meletak kereta. Itulah pengalaman tak dapat dilupakan, Casey. Terima kasih dan selamat malam. Apalah Kak Maria cerita MacRitchie pula. Ceritalah dekat Bedok ke, dekat Pulau Ubin ke, dekat Malaysia ke. Ini MacRitchie rumah Cik Emang pula dia cakap hantu penanggal. Alamak, macam mana nak balik ni? Ada orang telefon lah. Macam mana ni? Ayo. Tolonglah, jangan macam ni lah. Nanti nak jawab tak nak? Jawab je lah. Tak ada apa-apa lah ni semua. Mana boleh ada benda punya, tak ada benda punya. Hello? Hello, siapa sana? Hello? Ya, siapa sana? Cik Mang. Cik Mang, apa khabar Cik Mang? Baik, siapa sana? Bagus Cik Mang, baik Siapa tu? Mang, nama saya Pak Mat. Pak Mat Pak Mat ada cerita hantu tak Pak Mat? Cerita seram ada tak? Cik Mang, Pak Mat tak ada cerita. Habis? Pak Mat cuma nak cakap baik-baik Cik Mang Kuasa mah Pak Mat ni. Pak Mat, ada cerita tak Pak Mat? Cik Mang, dalam konti tu bukan sembarangan. Cik Mang baik-baik tau. Pak Mat bukan apa. Pak Mat ni dah lama mati. Pak Mat jangan macam-macam kau asal Pak Mat Pak Mat! Pak Mat, Cik Mang potong Baik-baik Cik Mang. Pak Mat, you don't do this, okay? I can sue you, you know. I call Cik Hassan, Pak Mat! Kuasa ni Pak Mat!
Siapa tu? Tak kelakar. Not funny, okay? Don't play, okay? I caught the Hasan lah. Tak kelakar lah. Yang macam ni lah, orang dah gelap-gelap dekat konti. Tolong lah, jangan macam ni. Siapa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tu? Tak kelakar, okey? Siapa tu? Hello? Farah. Farah pendengar Ria 897 FM. Okey, kita dengar lagu dulu. Baik, pendengar Ria 897, saya dah sampai di tepi jalan ni. Saya akan hentikan kenderaan saya di sini. Wah, okey. Saya nampak sesuatu, tapi jangan takut, bukan. Itulah. Saya ternampak seekor kucing hitam yang baru lari di hadapan kenderaan ni. Tapi mungkin tu kucing yang benar lah. Tapi dia baru jalan lah, lari depan ni. Dan tak tahulah mana dia masuk sama-sama ni. Baik, sekejap ya. Saya akan matikan kenderaan saya. Baik, saya akan sekarang ni saya berada di tepi road. Saya akan cari tempat yang lebih selamat lah untuk saya duduk. Baik, para pendengar Ria 897, saya sekarang berada betul-betul di luar kawasan, di salah sebuah tempat yang dimaksudkan ini. Dan ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa. Ya Allah, terperanjat saya. Kucing hitam ni pun takut dengan aku je. Baik, saudara, saya rasa saya harus kembali ke kenderaan sebab saya rasa tak sedap hati. Biasalah dia kejap. Kita kembali ke studio. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap di ujung talian? Hello? Hello, siapa ni? Hello, ni. Kuat sikit cakap ni. Pelan suara ni. Ya, saya. Apa dia? Ha? Baik, silakan para pendengar Ria 897 FM 669-11897. Ingat, MG12 hanya satu hiburan. Ada yang kata takut nak dengar malam ni, ada yang rasa seram. Tapi apapun, jangan fikir yang bukan-bukan lah ya. Hanya satu hiburan saja. Kita akan ke ujung talian, silakan. Kalau ingin menelefon, ingat matikan suara radio anda dan semoga anda dapat dengar dengan jelaslah suara saya di sini. Bertanyakan soalan. Hello, siapa tu? Hello? Ya, hello, siapa ni? Hello? Ya, saya. Siapa bercakap ni?
Ya, Cik Mina ada pengalaman misteri Cik Mina nak kongsi sama dengan pendengar-pendengar? Apa dia? Hello, makcik. Ada kisah-kisah seram misteri ke yang nak ketengahkan malam ni? Silakan, makcik. Ya, saya. Makcik, ada kisah seram tak? Saya tak nak tengok. Terima kasih, makcik, Kita cuba hubungi Cik Wira Mahat. Lebih baik ada cerita di udara lah. Lebih seronok pengalaman anda. Saya rasa pasti semua nak dengar kisah Cik Wira Mahat. Hello? Hello, cakap dengan Cik Wira Mahat. Hello? Hello? Okey, teman, teman. Terperanjat saya, Macam-macam orang ni. Tolonglah. Kalau tak nak jawab pun, janganlah angkat, Yalah, anda berbual, kata pernah nampak hantu, pernah jumpa dan sebagainya. Saya pun nak tahu, nak berkongsi pengalaman. Sebab tadi saya bila saya putarkan lagu tu untuk tenangkan jiwa sekejap, dan saya pergi ke bilik sebelah untuk mengambil audio awal tadi tu. Audio macam ada orang teriak ke, pekik jerit pun ada. Mana tadi, saya dah masukkan kat sini. Sekejap. Okey, mungkin ada yang tadi terlepas dengar. Saya akan, bila saya putar ni, saya akan matikan speaker saya. Jadi saya tak boleh dengar apa yang saya dengar awal tadi. Terperanjat saya. Ayo. Okey, walau apapun ingat, Misteri Jam 12 hanya hiburan. Dan ini mungkin agaknya orang ni nak menghiburkan saya lah dan anda semua. Kita akan dengar sedikit, bunyi teriakan pekikan yang teramat dahsyat lah. Yang lain boleh cuba telefon saya 669-11897. Bagi yang nak dengar bunyi pekikannya, tadi sempat saya ke sebelah, sebab yalah, di sini ada komputer yang ada merakamkan, tak semua, tapi sedikit saja saya dapat lah. Nama dia Wira Mahat, suara dia pekik macam perempuan. Siapa yang tak terperanjat? Ayo. Macam mana, kalau tu mungkin ada kata kisi tu voicemail lah. Agaknya lah, saya pun rasa tu voicemail. Tapi Hairan tunggu juga tadi, Tak kata pun, please leave your message after the tone. Terperanjat betul, Mana ada orang boleh pekik macam tu? Tajam pula tu. Tak apalah, anggap ini semua satu kes kronik dalam Misteri Jam 12. Yang kirimkan SMS rasa seram, rasa okey, saya rasa saya burung tiung makan betik. Saya tutup rancangan pun cantik lah. Terima kasih lah.